Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini, semoga ramai yang akan dapat manfaat, dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Pada episod lepas, bertajuk Membongkar Rahsia Harta Kekayaan Sultan Melaka, saya ada menyebut salah satu harta-harta yang dirampas oleh Portugis ketika menjarah harta Sultan Melaka, Sultan Mahmud Shah pada 1511 Masihi, ialah surat rahsia dari Puteri Gunung Ledang. Video kali ini saya akan merungkai berkenaan surat rahsia tersebut yang sememangnya sangat menarik untuk dikongsikan. Ini kerana sejak dari dulu lagi, kita diberitahu bahawa kisah Puteri Gunung Ledang itu adalah kisah mitos atau legenda yang hanya sekadar cerita rakyat. Definisi legenda dalam Kamus Dewan ialah cerita dongeng yang bersangkutan dengan kisah-kisah yang bersejarah. Definisi mitos pula dalam Kamus Dewan ialah cerita tentang seseorang atau sesuatu yang tidak benar atau direka-reka. Ini bermakna, sejak ratusan tahun, bangsa Melayu tidak mempercayai kewujudan Puteri Gunung Ledang hanya kerana tiada fakta kukuh tentang kewujudannya. Akhirnya kini, selepas 500 tahun kejatuhan Kerajaan Melayu Melaka, kita dapat tahu senarai harta-harta rampasan yang dirampas oleh Portugis dari sumber sejarah. Salah satunya ialah surat rahsia dari Puteri Gunung Ledang. Ini bermakna Puteri Gunung Ledang sememangnya wujud dan benar-benar ada pada satu masa ketika zaman Kesultanan Melayu Melaka. Fakta ini menafikan terus bahawa kisah Puteri Gunung Ledang adalah cerita legenda atau mitos. Jadi sekarang kita adalah generasi yang bertanggungjawab untuk mewar-warkan perkara ini kepada anak cucu cicit kita pada masa depan, supaya mereka tidak keliru lagi seperti generasi yang lepas. Pada saya, surat inilah yang sangat berharga dan bernilai tinggi selepas emas dan perak, kerana itu merupakan bukti kukuh yang perlu dipelihara. Namun sayangnya, bukti tersebut dipercayai disimpan dalam bilik kebal di salah satu negara Eropah antara Belanda dan United Kingdom sekarang. Fakta sejarah ini juga menyokong dakwaan saya sebelum ini melalui video tahun lepas yang berkaitan dengan Puteri Gunung Ledang, di mana saya menyatakan bahawa menurut sumber batin yang saya dan Puan Ita dapat, ialah Puteri Gunung Ledang sememangnya wujud secara jasad satu ketika dulu dan merupakan seorang manusia biasa seperti kita. Lalu dia digaibkan atas permintaannya selepas bermunajat kepada Allah supaya menghilangkan diri dia dari pandangan mata manusia. Ini kerana dia tidak lagi mahu perhambakan diri kepada dunia yang penuh dengan kelalaian dengan harta dunia. Dia lebih rela memperhambakan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah, Allah menunjukkan kebenarannya melalui video ini supaya kita lebih yakin dan beriman kepada Allah. Saya hanya asbab saja untuk menyampaikan kisah sebenarnya. Semua datang dari Allah. Bagaimana rupa bentuk surat rahsia tersebut? Bahan yang digunakan untuk dijadikan kertas adalah dari jenis daun, tidak diketahui daun apa, yang dikeringkan dan apabila kering berwarna kekuningan. Jenis kertas ini banyak digunakan pada zaman dulu, sebelum adanya kertas seperti yang ada sekarang ini. Selepas dikeringkan,
Kertas berkenaan dijadikan scroll supaya mudah untuk dikendalikan, malah lebih mudah terjaga dari terkoyak. Dawat hitam pula dipercayai dari sumber campuran yang salah satunya dari jelaga pelita dan menggunakan bulu pelepah burung seperti ini. Jangan kita fikir ketika zaman Kesultanan Melayu Melaka mundur atau kuno, tetapi kita perlu berfikiran dan anggap bahawa zaman tersebut adalah zaman moden sedang berkembang, kerana hampir semua keperluan sudah ada ketika itu. Ini disokong oleh sejarah kertas mula-mula dicipta di negeri China. Menurut sejarah China purba, penciptaan kertas telah mula dibentang oleh Cai Lun pada tahun 105 Masihi, di mana beliau merupakan sida di istana Maharaja Hedi, iaitu penguasa dinasti Han Timur. Hampir 500 tahun seni pembuatan kertas terhad di China. Kemudian penduduk tanah Melayu mula mengenali kertas melalui pedagang-pedagang Cina dan Islam. Peniaga-peniaga dan pendakwah-pendakwah Islam telah membawa naskah-naskah Al-Quran yang ditulis di atas kertas. Penghijrah-penghijrah dari negeri Cina ke tanah Melayu telah membawa teknik pembuatan kertas untuk kegunaan sanitasi dan keagamaan. Begitulah sejarah ringkas pembuatan kertas bermula yang perlu kita ambil tahu juga, di mana sejarah ini menyokong dakwaan saya bahawa zaman Kesultanan Melayu Melaka pada 1400 sehingga 1511 adalah zaman moden yang sedang berkembang, bukan zaman mundur atau kolot. Bagaimana ada surat rahsia Puteri Gunung Ledang kepada Sultan Mahmud, iaitu Sultan Melaka terakhir, sedangkan dalam hikayat tidak pernah disebut perkara tersebut? Kita pasti ingat di mana Sultan Melaka, iaitu Sultan Mahmud, telah memerintahkan Hang Tuah, Tun Mamat beserta beberapa lagi pengikut ke Gunung Ledang untuk meminang Puteri Gunung Ledang. Menurut sumber batin yang saya dan Puan Ita dapat, itu merupakan perjalanan peminangan yang pertama. Apabila syarat-syarat dari Puteri Gunung Ledang telah disampaikan kepada Baginda Sultan, Baginda Sultan menerima semua syarat-syarat tersebut, kecuali satu mangkuk darah Sultan Ahmad, iaitu anak Baginda yang masih kecil lagi. Di atas terlalu berkeinginan untuk memperisterikan Puteri Gunung Ledang, Baginda Sultan secara senyap-senyap telah memerintahkan Tun Mamat untuk berjumpa kembali Puteri Gunung Ledang berseorangan diri supaya dapat berbincang berkenaan syarat tersebut dan kalau boleh ditukar dengan syarat apa saja yang lain. Tun Mamat pergi berseorangan diri sebenarnya untuk menjaga air muka Baginda Sultan dari diketahui oleh rakyat, di mana Baginda adalah raja pemerintah yang sangat berkuasa dan memiliki semua kekayaan. Tetapi Baginda tunduk dengan hanya seorang wanita yang sangat digilai Baginda. Memang benar kata orang bijak pandai, sesuatu empayar boleh runtuh hanya kerana seorang wanita, seperti yang pernah terjadi dengan kejatuhan empayar Rom di barat. Selepas Tun Mamat menghadap Puteri Gunung Ledang dan menyampaikan maksud Baginda Sultan, ketika itulah surat rahsia tersebut ditulis sendiri oleh Puteri Gunung Ledang menggunakan bahan seperti yang saya terangkan tadi. Apakah perkara yang ditulis oleh Puteri Gunung Ledang? Pasti ramai yang berdebar-debar menantikan isi perkara tersebut, kan? Sebelum itu, saya terangkan dulu jenis tulisan yang digunakan dan gaya bahasanya. Puteri Gunung Ledang merupakan seorang wanita yang sangat berpendidikan dan berpengetahuan kerana dia dari kerabat kerajaan Majapahit di Indonesia. Sejak mula-mula kemasukan Islam dalam jajahan Majapahit di kawasan Tanah Jawa, Puteri Gunung Ledang merupakan di antara orang terawal yang memeluk agama Islam. Dari situ dia telah belajar menggunakan tulisan Jawi. Jadi, dalam surat rahsia tersebut, Puteri Gunung Ledang telah menggunakan tulisan Jawi. Gaya penulisan yang cantik dan gaya bahasa yang sangat bermadah pujangga. Sesiapa yang baca, yang sedang marah pasti akan reda marahnya. Begitulah gambarannya betapa halus jiwa Puteri Gunung Ledang yang perlu kita fahami dan jiwai. Kita sedia maklum, zaman ketika itu setiap penulisan menerapkan seni penulisan kesusastraan Melayu yang indah
Kalau kita baca kitab-kitab hikayat lama, pasti kita sedar perkara itu. Gaya penulisan kesusasteraan Melayu ni memang sukar untuk difahami oleh semua orang kerana banyak menggunakan bahasa kiasan dan maksud yang sangat mendalam. Sebab itu, setiap bangsa Melayu, saya nasihatkan perlu belajar dan ambil tahu berkenaan kesusasteraan Melayu kerana itulah jiwa dan roh Melayu kita yang sebenarnya. Ia akan membentuk kepribadian mulia dalam diri seseorang sehingga ke akhir hayatnya, malah akan diingati sampai bila-bila. Begitulah agungnya kesusasteraan Melayu sehingga Portugis rampas dan bawa balik ke barat, antaranya kitab astronomi Melayu, kitab perubatan Melayu, kitab ilmu bedil Melayu, kitab perundangan Melayu, kitab undang-undang Melayu dan banyak lagi. Dianggarkan 20,000 manuskrip Melayu tersimpan di Perpustakaan Universiti Leiden, Belanda. Manuskrip tulisan Jawi tetap menjadi bahagian paling banyak, walau ada menggunakan tulisan Rencong, Bugis, Bali, Sunda dan Jawa. Dan naskah berkenaan merupakan koleksi yang berada di Belanda ketika zaman penjajahan dan ia datang dari pelbagai daerah di alam Melayu. Apakah pengisian yang ditulis oleh Puteri Gunung Ledang dalam surat rahsia tersebut? Secara amnya, saya tidak dapat menulis kembali gaya bahasa yang ditulis kerana Puteri Gunung Ledang menggunakan tulisan Jawi lama yang agak sukar untuk dibaca pada generasi sekarang. Tetapi saya hanya bagi tahu apa pengisiannya sahaja, seperti yang disampaikan sendiri oleh Puteri Gunung Ledang kepada kami secara batin. Isi surat rahsia tersebut menjelaskan maksud syarat-syarat peminangan yang diberikan dan ia merupakan satu penolakan peminangan secara baik dan halus dari Puteri Gunung Ledang kepada Sultan Melaka, Sultan Mahmud Shah. Maksud syarat tersebut adalah satu jambatan emas dan satu jambatan perak dari Melaka ke Gunung Ledang adalah syarat yang menyusahkan rakyat. Adakah baginda Sultan tidak pedulikan kesusahan rakyat di mana segala harta kekayaan dicurahkan hanya pada seorang wanita sahaja, tetapi rakyat terabai? 7 tempayan air mata anak dara. Sanggupkah Sultan melihat kesusahan anak dara sehingga mengalirkan air mata? Di mana anak dara merupakan tulang belakang sesebuah keluarga yang menjaga urusan rumah termasuk penyediaan makan minum, dan kemudian nak dibebankan pula dengan melaksanakan kehendak Sultan. 7 dulang hati nyamuk dan 7 dulang hati kuman. Masihkah Sultan tidak sedar perkara itu adalah mustahil dan menyusahkan rakyat? 7 tempayan air pinang muda. Sanggupkah Sultan memerah keringat anak muda sehabis-habisnya hanya kerana untuk memenuhi kepentingan Sultan semata-mata, walhal perkara tersebut adalah sia-sia? 1 mangkuk darah Sultan Ahmad, iaitu anak Sultan Mahmud Shah dan yang masih kanak-kanak lagi. Ini bermaksud, sanggupkah Sultan menyusahkan keluarga sendiri demi memenuhi kehendak nafsu sendiri? Sekiranya Sultan sanggup dengan semua syarat ini bermakna Sultan bukan Sultan yang mulia, tetapi Sultan yang berhati zalim. Sebagai Sultan yang memerintah, baginda Sultan sepatutnya mementingkan kesejahteraan, keharmonian dan menunjukkan tauladan yang baik kepada rakyat, bukan hanya mementingkan nafsu diri sendiri semata-mata. Selesai sahaja surat ini ditulis, lalu diserahkan kepada Tun Mamat untuk diberikan kepada Sultan. Tetapi dengan syarat, surat rahsia ini tidak boleh diberitahu kepada sesiapa, termasuk Tun Mamat sendiri. Tindakan tersebut untuk menjaga air muka Sultan supaya tidak dipandang rendah oleh rakyat dan bukan tujuan Puteri Gunung Ledang untuk mengaibkan Sultan. Tidak sama sekali. Teguran ini adalah teguran ikhlas demi kepentingan bersama. Setelah baginda Sultan menerima surat rahsia tersebut, adakah Sultan marah? Sultan tidak marah sebenarnya. Seperti yang saya terangkan tadi, bila dibaca surat tersebut, hati tak jadi marah. Hati jadi sejuk kerana keindahan bahasa yang digunakan oleh Puteri Gunung Ledang. Malah baginda Sultan sedar dan insaf atas kekhilafan di atas tingkah laku baginda sebelum ini.
Ini merupakan satu kelebihan kepada Puteri Gunung Ledang yang Allah kurniakan kepadanya. Malah mencetuskan keinsafan pada diri seseorang dari yang batil kepada yang hak. Satu lagi perkara yang ingin saya kongsikan. Sebenarnya, kejadian ini berlaku 5 bulan sebelum Portugis menyerang Melaka, yang memberikan hint atau tanda kepada Sultan bahawa peperangan dengan Portugis akan berlaku adalah Puteri Gunung Ledang itu sendiri, melalui mimpi atas berkat doanya kepada Allah. Sebab itulah salah satu harta Sultan disimpan di Gunung Ledang, kerana baginda yakin Puteri Gunung Ledang akan jaga harta tersebut berkat ketinggian ilmunya. Walaupun 60 tan emas dan barang kemas berjaya Portugis rampas, tetapi itu hanya sebahagian saja yang mereka dapat supaya Portugis berhenti mencari lagi. Itu hanya umpan saja. Sebenarnya masih ada lagi di bawah jagaan Puteri Gunung Ledang sehingga kini. Wallahu a'lam. Jadi itu saja video untuk kali ini, diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang, juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.